Salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas sedikit ya kenyataannya dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS ya, yaitu Tuan Ibrahim Tuan Man ya, yang mana dalam kenyataan beliau menyatakan bahawa PRN gelombang PN lebih besar berbanding PRU 15. Apa yang dinyatakan di sini, gelombang kebangkitan rakyat terutamanya golongan muda kepada Perikatan Nasional menjelang PRN didakwa lebih besar berbanding dengan pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Di sini juga beliau mendakwa bahawa gelombang yang ditunjukkan rakyat itu semakin jelas dan bakal diterjemahkan pada 12 Ogos ini nanti. Gelombang ini tidak dapat lagi dibendung, pergilah mana-mana pun. Gelombang ini ialah gelombang tsunami yang bukan gelombang hijau semata-mata, tetapi rakyat bangkit untuk memperteguhkan kepimpinan Perikatan Nasional. Katanya di sini juga, pada PRU lalu gelombang kebangkitan rakyat hanya berlaku pada saat akhir. Berbeza dengan suasana pada PRN kali ini yang mana ia berlaku lebih awal. Pada PRU ke-15 yang lalu, kita nampak gelombang sebab payah nak baca anak muda kerana seramai 7 juta pengundi baru yang masuk dalam sistem pemilihan raya yang mana hala tuju mereka kita tidak tahu. Ini katanya ya. Dan apa yang saya lihat di sini, yang terakhir sekali adalah beliau menyatakan bahawa sekiranya gelombang ini berterusan di seluruh negara, seterusnya memberi kemenangan besar kepada PN. Ia akan mengganggu kedudukan PHS dalam kerajaan. So, kita lihat ya. Saya kalau nak kata pemimpin PAS bangang, memang bangang. Kalau nak kata bodoh pun mungkin boleh. Kerana ya, saya tidak takut kerajaan ini tumbang. Tetapi ayat yang mereka ulang-ulang dalam ceramah mereka, yang mereka kata adalah kedudukan kerajaan PHS dalam kerajaan itu nak tumbang. Apakah bodoh sangat pemimpin PAS ni semua? Kerjanya nak menumbangkan kerajaan yang ada saja. Kamu orang tak boleh tahan, kena tunggu 5 tahun. Ini PRN negeri pun kamu sibuk dengan isu nak mengambil alih kerajaan pusat. Ni Tuan Ibrahim Tuan Man ni dah gila nak jadi menteri. Gila nak makan gaji buta. Saya nak tanya, gelombang yang dimaksudkan ini, gelombang besar PN ini, apa dia? Apa dia agenda disebabkan oleh anak muda nak melihat gelombang PN ini? Yang saya lihat di sini adalah dia menceritakan tentang gelombang ini disebabkan orang, anak-anak muda tidur malam pun tak boleh, mimpi Sanusi. Dia kata di sini, sebab mereka bimbang nak tengok siapa kepala PN, iaitu Sanusi. Sebab itu, dia wirid Sanusi. Sanusi, tidur malam pun mimpi Sanusi. Bangang punya kempen macam ni. Tak ada idealisme langsung. Inikah Timbalan Presiden PAS yang tak ada idealisme langsung dalam beliau nak mengucapkan sesuatu ucapan ataupun dalam kempen? Otak PAS hanya memikirkan bagaimana nak tumbangkan kerajaan pusat dan akhirnya Tuan Ibrahim Tuan Man nak jadi menteri lagi. Menteri yang membuat kerja apabila dah pun pilihan raya diumumkan dan mereka pun sepatutnya tidak boleh lagi untuk mengagihkan kontrak dan tender, dia pergi buat tempatan banjir. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini, kegilaan pemimpin PAS ni. Gelombang kebangkitan rakyat yang dimaksudkan ini, saya tak nampak apa yang dia cakap ini. Pilihan raya itu biasa di dalam untuk kita nak membentuk kerajaan pusat ataupun di peringkat negeri melalui adun ini. Pada saya itu biasa, gelombang sana gelombang sini. Yang keputusannya adalah dari tangan rakyat. Tetapi apa sebabnya rakyat nak ada gelombang ni? Gelombang kepada mereka ni. Saya tak nampak itu. Jadi sekarang ini kita boleh lihat bahawa PAS sangat kalut. Kerana PAS tahu apabila kita boleh rampas negeri mereka, mereka akan hilang punca. Itu yang pertama. Mereka akan hilang allowance, hilang ini, hilang JLC, hilang projek tender. Mereka ini gila dengan jawatan yang mana jawatan mereka ini tadi, kuasa yang ada, mereka gunakan untuk mencari kekayaan sendiri. PAS tak payah berbohong. Jadi itu dia yang dia cerita gelombang itu, gelombang ini. Hari ini mungkin mereka masih ada duit lah. Disebabkan ada lagi tersisa. Masih banyak duit mereka ni. Sebabkan mereka rompak duit negara dulu untuk mereka simpan. Jadi kalau PAS seperti mana yang kita lihat dulu. Dah tentu hari ini mereka kutip Tin Milo. Tapi kita tengok ceramah mereka. Kita tengok apa yang mereka buat hari ini. Melebihi daripada batas yang sepatutnya kita boleh lihat. Kempen mereka. Ini kerja dia asyik nak menceritakan, nak menggugat kerajaan-kerajaan PHS yang ada dalam kerajaan. Apa benda ni? Merepek apa Tuan Ibrahim Tuan Man ini? Tidak ada isu lain yang mereka nak fikirkan. Di sini dia kata, yang mana
mereka dulu last minute pada PRU ke-15 tuh, gelombang itu menyokong kepada Perikatan Nasional. Rakyat kena tahu ya. Last minute ya, Tan Sri Media Yassin bermain dengan sentimen kaum dan agama. Tiba-tiba Tan Sri Media Yassin berceramah, semua menggunakan isu-isu yang seperti itu. Jadi hari ini, kita perlu hentikan politik ini bermain dengan 3R ini supaya kita sebagai ahli politik, sebagai calon, sebagai pemimpin yang buat ceramah, keluarkan idealisme. Apa yang kita nak buat untuk bangunkan negara ini. Jangan kita kerja hari-hari nak mengambil alih kerjaan pusat dan sebagainya. Itu yang saya kata. Saya tidak risau sedikit pun. Kerana saya tahu 6 buah negeri ini tidak menggugat apa-apa. Tapi satu perkara saya nak begitu tahu dekat rakyat. Kita sekarang ini, Pakatan Harapan, negeri pimpinan mereka tidak goyang sedikit pun. Tetapi kita jangan jugalah terlalu confident. Cuma saya penuh yakin kita tidak mempunyai masalah di 3 buah negeri kita. Yang menjadi kalut hari ini adalah pemimpin PAS. Kerana mereka tahu, mereka telah pun menjadi kerajaan di negeri Kelantan 33 tahun. Ini menjadi mereka satu perkara yang susah mereka nak pertahankan. Kerana sekarang ini mereka pertahankan keburukan yang mereka dah dinampak oleh rakyat. Dihujah oleh rakyat. Contohnya isu banjir, tempatan banjir, ekonomi dan sebagainya. Mereka tak berjaya laksanakan. Tetapi rakyat dalam keadaan dilema kerana daripada nak menentukan mereka ini kekal lagi sekali untuk 5 tahun, 1 penggal, ataupun kita tukar kerajaan baru. Jadi hari ini rakyat akan berfikir dan saya percaya rakyat akan mengubah untuk 1 penggal bagi kerajaan lain pegang supaya PAS dipertunjukkan dengan apa pula pemimpin lain buat setelah mereka tukar PAS di Kelantan. Ini yang menakutkan mereka. Sama sekarang ni di Kedah. Di Kedah sekarang ni PAS tahu bahawa mereka jadi kerajaan bukan ada kekuatan sangat pun. Tetapi daripada bersatu yang mengkhianati Pakatan Harapan dan juga adun-adun yang melompat, itu buat Sanusi itu jadi menteri besar. Kalau tidak, sorry ya. Sekarang ini Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional perlu merebut kembali kerusi-kerusi yang mana kerusi milik Pakatan Harapan yaitu di Pejuang dan juga di Bersatu, dan juga mereka-mereka yang lompat itu harus kita ambil balik kerusi itu dan akhirnya kerajaan negeri Kedah akan dipimpin oleh kita. Sekarang ini yang menakutkan mereka kerana mereka tahu bahawa mereka sudah tak punya kekuatan. PAS nak cerita apa? Tuan Ibrahim Tuan Man nak cerita apa? Apabila dia bercerita menjadi macam orang bodoh. Apa tak saya kata bodoh? Seorang pemimpin lama suka memutarbelit fakta, suka menipu, suka berbohong. Jadi itulah kerja mereka. Apa dia kata, yang mana yang saya ulang lagi ni. Sekiranya gelombang itu berterusan, seluruh negara seharusnya memberi kemenangan kepada PN. Pada PN akan mengganggu kedudukan PH dalam kerajaan persekutuan. Apa yang dia nak cakapkan ini ya, dia cuma sebut PH. PH saja yang disebut dalam kerajaan perpaduan. Kenapa dia tak sebut UMNO ke, Barisan Nasional ke, GPS ke? Kenapa? Kerana mereka ini nak bermain dengan sentimen perkauman dan nak mengumpul parti yang mana contohnya UMNO mereka boleh pengaruhi dan akhirnya bersama dengan mereka, dan otak mereka sekarang ni nak ajak GPS itu bersama. Jadi mereka tetap gunakan parti berbilang kaum setelah itu untuk menjadi kerajaan. Jadi kepala otak Tuan Ibrahim Tuan Man ni saya nak beritahu, jangan letak kalutut sangat. Rakyat bukan bodoh hari ini. Kerja menipu 24 jam itu sepatutnya dah dihentikan oleh pemimpin PAS. Cari idealisme bagaimana nak membangunkan negara ini. Ini otak nak rampas kerajaan pusat. Tetapi hari-hari komplain masalah ekonomi, masalah negara. Betul-betul teruklah pemimpin PAS ni. Akal tak ada lah akal dia. So saya membuat ulasan ini itu saja. Kritikan saya kepada Tuan Ibrahim Tuan Man. Supaya berfikir lebih matang sebagai ahli politik. Jangan bertambah nyanyuk. Tambahkan ilmu politik. Jangan diperbodohkan oleh rakyat. Supaya saya tak ulas setiap hari. Sekian, terima kasih.